yang kita akan belajar pada chapter 1 adalah number system. So dalam number system, saya ketepikan sikit. Okay, untuk chapter 1, apa yang kita ada dalam, alamak warna-warni pula. Sekejap tukar. Okay, apa yang kita ada dalam chapter 1 adalah kita ada real number and imaginary number. Imaginary pula. Complex number, sorry. Complex number. Okay, so real number adalah yang kita akan tengok hari ni. Okay, dalam real numbers ni juga ada types of numbers, apa semua-semua, dan juga ada bahagian surd, log, indices. Okay, untuk chapter 1, benda yang saya rasa quite baru adalah complex number. Okay, tapi kita tak tengok lagi hari ni. Hari ni kita akan fokus kepada bahagian real number, spesifik kepada indices dulu. Dan bahagian ini juga, surd, log, indices ni juga kita akan sambung belajar lagi waktu chapter 2 nanti. Okay, so let's start. Okay, so we have number system. Okay, chapter 1 number system, real number. Okay, so yang paling penting sekali untuk bahagian awal ni adalah korang tahu types of numbers. Okay, natural numbers. Okay, natural numbers apa? 1, 2, 3. Prime numbers, nombor perdana. Okay, so nombor perdana, tahulah nombor perdana dia boleh divide dengan satu ataupun diri dia sendiri. Lepas tu whole number sama je dengan natural number. Cuma whole number ada kosong. Okay, tak ada benda sangat lah. Yang paling penting sekali adalah tahu what is integer. Okay, so integer boleh jadi positive integer, boleh jadi negative integer. Kenapa kena tahu what is integer? Sebab kadang-kadang bila kita jawab soalan, dia minta, okay, give the final answer to nearest integer. So maksudnya, contohlah kan, korang dah buat pengiraan, korang dapat point-point. Dapatlah jawapan dia 2.347, tipu-tipu. Betul dia kata, kepada nearest integer. Macam tu. So, nearest integer ataupun the next integer, round to next integer. So next integer adalah 3. Ni next integer bukan saya kata nearest next integer. So maksudnya kita kena jadikan answer kita dalam bentuk integer, nombor bulat. Okay, so penting kena tahu what is integer. Selain daripada tu, kita ada rational number and irrational number. Rational number kita boleh jadikan dia dalam bentuk decimal. Senang cerita boleh jadi dalam bentuk fraction. Dia boleh jadi pecahan. Okay, kalau irrational number tak boleh jadi dalam bentuk pecahan. For example ni lah, kita boleh tengok sendiri surd 2 pi e exponent exponent ln 4. Ni semua adalah irrational number, tak boleh jadi bentuk pecahan. Rational boleh jadi dalam bentuk pecahan. Okay, so ini adalah Venn diagram representing number set. Okay, saya tak go through bahagian inilah sebab saya nak fokus kepada bahagian yang lebih penting. Okay, then we have interval of real number. Okay, yang ini pun penting juga, kita banyak guna pada chapter 2. Ini kita banyak guna chapter 2 tapi chapter belakang-belakang pun ada juga sikit-sikit. Kita banyak guna pada chapter 2. So what you need to know from here adalah close interval. Close interval kita mesti tulis dia dalam bentuk ni, square bracket ni. Macam ni. Macam tu. Kalau open interval, dua-dua kurungan biasa. Kalau half open, dia macam tu. Okay, satu kurungan bulat, satu kurungan petak. So, half interval macam mana lagi. Okay. Kita akan tengok sebelum tu, kalau close interval kan square bracket. So, kita akan represent dia dalam bentuk greater, equal, less equal. Dia ada equal ni. Equal kat bawah ni. Kalau open interval, dia tak ada. Dia just macam ni je. Less than. Dia tak ada equal. Itu beza dia. Okay. Lepas tu juga, kita boleh gunakan dance circle. Okay, dance ni Okay, dance. Bukan D-A-N-C-E tu D-E-N-S-E bukan Okay, so ataupun kalau kita ada open interval, kita akan represent dia dalam bentuk empty circle. Okay, tak ada banyak bebel-bebel ni, tak nak tengok yang ni. Okay, kita terus tengok kepada intersection dan union. Sebab dekat sini kita boleh terus tengok macam mana kita nak tulis open interval, close interval. Okay, tengok kepada page 4.
union and intersection of interval. Kalau saya cepat sangat, tolong interrupt. Okay? Okay ke? Boleh teruskan? Boleh. 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 Cakaplah sikit. Tapi nanti saya tak apa, nanti saya nak suruh buka kamera, tengok sikit muka korang. Okay, so kita akan tengok kepada union and intersection on interval. So union, okay, kita akan represent dia dalam bentuk A union B. Okay, kalau belajar dulu kita panggil dia kesatuan. Betul lah, kesatuan kan. Okay, kalau siapa yang sekolah dia dulu belajar bahasa Melayu, so kita adalah kesatuan. So bila union, maksudnya kita akan includekan semua yang ada dalam A and B. All included dalam A dan B. Kalau intersection, guna warna lain pula. Okay, kalau intersection, kita represent dia A intersect B. Okay, tengok tanda dia lain kan? Dia macam N terbalik tu. So kalau intersection adalah, kita akan ambil intersection apa? Persilangan. Kita akan ambil yang ada pada both A and B. Yang ada pada A dan B. Kena dua-dua ada. Kalau kesatuan, kalau union, kalau A ada, B tak ada pun tak apa. Sebab dia kesatuan, semuanya terlibat. Okay, kalau persilangan kena both ada A and B. Okay, so contohnya, kita tengok pada example tu. Simplify each of the following. So kita ada -3, 4, intersect 0, 1. Okay, kalau kita tengok dekat sini, apa yang kita ada daripada soalan ini, dua-dua ni adalah open interval. So kita akan tulis dalam kita punya line ni, line number line. So we have -3, then we have 4. Since ini adalah open interval, so kita akan tulis sebagai empty circle. Okay. Then dekat sini pula kita ada 0, 1. So we have here 0, 1. So sama juga empty circle. Kenapa empty circle? Tengok kepada dia punya bracket dia. Bracket dia bracket biasa. So dia adalah open. Okay, so bila maksud dia open, maksudnya dekat sini, semua nilai antara, contohnya saya tengok dekat sini dulu semua nilai antara 3 dan 4 termasuk, tapi -3 dengan 4 tak termasuk dalam tu. Nilai antara 3 dan 4 sahaja yang masuk. Okay, antara. Tapi -3 dan 4 tak masuk. Okay. So kita tengok kat sini, operation dia adalah intersect. So bila intersect, kita akan tengok kawasan mana yang ada dua-dua line. So kawasan ni ada dua-dua line. Okay. So jawapan dia adalah apa? Sekejap bawakan sikit. So therefore, kawasan yang terlibat adalah 0, 1. Dan kenapa kita jadikan dia open interval? Sebab kita ada yang ini, kejap saya ni. Ni, sebab kita ada empty circle dekat situ. Dia bukan dense circle. So that's why nombor yang terlibat adalah between 0 and 1. Maksudnya 0.1, 0.001, 0.78. Semua termasuk, tapi kosong dengan 1 takkan termasuk. Okay? So clear setakat ini? Clear. Okay. Kalau nak tanya tolong interrupt tau. Okay. Okay. Next question B, we have X between -1 and 10. So bila kita tengok dekat sini, tanda dia ada equal. Sekejap ya. Okay, tanda dia ada equal. So maksudnya dekat sini, bila ada equal, it means that -1 dengan 10 tu akan termasuk. So bila dalam number line, kita akan buat -1, 10. So kita akan buat dense circle. Kena color dia. Ni pun sama juga color dia. Okay, nampak. Okay, then union X between 4 and 10 tapi 4 tak masuk. Okay, refer dekat sini, 4 ni tak termasuk. So, 4, 10. Okay, 4 tu empty circle, 10 tu mesti dense circle. Okay, jadi macam tu. Tapi sekarang, ini adalah union.
So bila union, kita akan consider semua kawasan yang ada line. Tak kisahlah line tu 1 ke, line tu 2 ke. Okay, so semua kawasan yang ada line adalah daripada -1 dan 10. Okay, beza kan dengan soalan A. Soalan A kita ambil yang ada persilangan, ada pertindihan antara dua line. Tapi untuk B ni kita tengok yang mana yang ada line, semua yang ada line. Okay, so jawapan dia adalah -1 and 10. Okay, sekarang ni -1 dan 10. Nak buat square bracket ke round bracket? Square. Square, yes. Thank you. Square. Okay, sebab apa? Sebab kita tengok pada kita punya number line tu pun dia adalah dan circle. Okay. Okay, kita tengok soalan C pun. Okay, kalau tengok pada soalan C, tengok ini adalah -3 to infinity. -3, sorry. 3 to negative infinity to 3. So, apa yang kita akan buat? Okay, dia 3 kan? Lepas tu dia ke negative infinity. Negative infinity adalah kat sebelah bahagian negatif lah. So, bila kita tengok, bila kita nak buat, dia akan sentiasa sampai ke belakang. Dia tak ada penghujung. Satu benda yang lagi korang kena alert, bila melibatkan negative infinity ataupun infinity, kita tak buat, dia takkan jadi, contohnya lah macam ni kan, dia takkan jadi square bracket. Sebab apa? Sebab infinity tu kita tak tahu dia punya value tu apa. Dia kan negative infinity, nombor yang sangat kecil. Tapi nombor apa kita tak tahu. So, untuk negative infinity atau infinity, dia akan always open. Okay, saya tulis kat sini Infinity ataupun, tak baca pula. Or negative infinity, kejap komputer saya ni, dia ni sikit. Okay. Akan always open interval. Okay, dia akan always macam ni. Dia takkan jadi square bracket. Okay, so kita tengok. So 3 to infinity, 3 negative infinity. Okay, so oleh sebab dia union, kita akan consider semua kawasan yang ada line. Tapi kenapa jawapan dia macam ni? Ini maksud dia all real number. Semua real number kecuali except 3. 3 je tak masuk. Kalau kita tengok pada number line tu, dekat 3 ni, dua-dua empty circle. So, 3 tak masuk lah. Tapi nombor selain daripada 3, semua masuk. Itu maksud dia. Okay. Okay. D pun sama juga. -2 to 3. Okay. So, we have here -2, 3. Dan kita ada 3 to infinity. Again, macam saya cakap tadi, infinity dia akan sentiasa open. So, 3 infinity oleh sebab dia intersect. Sini je kawasan dia. So, 3 je lah yang termasuk. Okay, itu maksud dia. Okay, E pula, kenapa dia jadi ini? Okay, so kita tengok untuk first interval, kita ada x less than -1. So, dia nak -1 ke belakang. Okay, untuk 1, dia ada, untuk interval seterusnya kita ada x greater than 1. So, ni tak ada equal, so dia empty circle. So, 1 kat sini. Tapi dia minta intersect. Kita kena ingat, intersect dia mesti ada pertindihan antara dua line. So, tak ada pertindihan antara dua line kan? So, that's why dia buat ini. Ini maksud dia apa? Ini adalah empty set. Tak ada pun nombor dalam interval yang kita nak. Okay? So, F, okay, kita ada x greater equals to 4 or x less than equals to 2. So, kita buat dulu 2 dan 4 tu. 2, 4. So, we have greater equals to 4. So, ada ni ke belakang. Again, question F, x less than 2. So, ke belakang. Okay. So, satu benda, bila melibatkan satu interval, kita kena letak dalam baris yang sama. So, nampak tak 4 dengan 2 tu saya letak dalam baris yang sama kan? Okay, so now kita buat yang interval yang seterusnya. X between 0 and 6. So, we have 0 here, 6 kat sini. So, ini kita buat dekat atas. Dan dua-dua adalah close interval. Alamak, tersengit. Tak apalah. Okay. So, lepas tu kita tengok sekarang dekat sini.
kita ada intersection. So intersection means dia mesti ada kawasan yang ada pertindihan antara dua line itu. So this one and this one. Jadi jawapan dia kita boleh tulis, okay, the first kawasan adalah X between 0 and 2, both inclusive, dua-dua close, dan satu lagi adalah 4 and 6, dua-dua close juga. Okay, macam mana nak gabungkan dua-dua jawapan ni? Okay, bila jawapan akhir, kita akan gabungkan dengan union. Okay, final answer mesti union. Okay, so itu adalah page 4. Macam mana nak buat intersection dan union. Okay, yang paling penting sekali adalah kita akan tengok untuk hari ni adalah bahagian indices. Okay, sikit lagi saya nak habiskan. Okay, so a few rules of indices. Indices pun sepatutnya dah belajar dah waktu dekat sekolah dan waktu program ICS dulu pun saya rasa dah ada dah. Okay, rules of indices. So kita akan repeat sikit. Kalau darab dia akan jadi tambah, bahagi akan jadi tolak. Kalau ada bracket macam ni dia akan darab. Dengan syarat mesti base yang sama. Okay. So itu adalah dia. Saya tak nak go into detail sang example sebab saya nak tengok dekat bawah nanti. Okay. Then kita juga ada zero index. Maksud dia any number to the power of 0 equals to 1. Tak kisahlah sejuta to the power of 0 ke, dia mesti akan dapat 1. Then negative index ataupun kalau power dia negatif, kita akan dapat 1 over. Macam tu. Okay. Then rational index maksud dia power dia, kuasa dia, kita besarkan sikit. Kalau kuasa dia, kuasa dia macam ni, dalam bentuk fraction, dia akan jadi, M ini akan jadi dekat kuasa A, yang dia punya denominator akan jadi dia punya punca kuasa. Macam tu. So for example kita ada 4 to the power of 3 over 2. So dia akan jadi 4 kuasa 3 dengan punca kuasa 2. Macam tu. Okay. So maksudnya kita akan dapat A to the power of 1 over N. Dia akan jadi A kuasa 1. N tu akan jadi punca kuasa dekat luar. Itu adalah rational index. Index tu adalah dia punya kuasa tu kita panggil dia sebagai index. Indices tu adalah plural kepada index. Okay. Now kita akan tengok pada example. Okay, example pun dia dah tunjuk dah tu. Tak payah salin dah pun. Okay, find the value for each of the following. So for example, we have 64 to the power of 2 over 3. Okay, apa yang kita akan buat ni? Kita akan cuba selesaikan tanpa menggunakan calculator lah. Okay, sebab kita nak gunakan rules of indices kan. Kalau tengok dekat sini, first kali apa yang dia buat, dia tukarkan 64 kepada 4 to the power of 3 ataupun 4 cube. Kenapa dia tukar kepada kuasa 3? Sebab nanti, kejap ya, okey baru clear. Sebab nanti kita boleh hapuskan 3 ni dengan 3 yang kuasa dekat luar. Dan kita kena ingat kat sini one of the rule adalah kalau kita ada kuasa A, kuasa M, bracket N, so kita boleh terus darabkan M times N. Okay, itu sebab kita boleh darabkan. So 3 times 2 over 3. So bila kita matikan 3 tu, dia akan jadi 4 square. So 4 square equals to 16. Okay. Same goes to question question B. 1 to 5 to the power of negative 4 over 3. Okay. So dekat sini ada dua rules of indices yang terlibat. First kali apa yang kita akan buat? 1 to 5 kita akan tukar kepada 5 cube. Apa-apa pun kita nak tukar, kita akan tengok kepada kuasa dekat sini. Supaya nanti kita boleh matikan dia. Macam tu, cancelkan dia. So, kenapa boleh cancel? Sebab tadilah yang rules yang sama. Masih lagi rules yang sama. Okay, so yang tinggal adalah 5 to the power of negative 4. Lepas tu, kita kena ingat balik, rule yang tadi kita dah tengok, rule of indices yang bahagian rational index tu, bahagian negative index. So kalau kita ada negatif ini, so dia akan jadi 1 over, dia sebenarnya macam ni, 1 over 5 to the power of 4.
Okay, kalau ada negatif, kita boleh tukar kepada 1 over. Then 5 to the power of 4 equals to 6 to 5. Macam tu lah. Okay. So, itu adalah sikit rules of indices. Kita tengok dekat sini, example 4. Simplify each of the following expression. So, question A, we have 3 to the power of 5 times 3 to the power of 6 over 3 to the power of 4. So, kita nak simplify guna rules of indices. So, kita tengok dekat sini, semua base sama. Base dia 3. Okay. So, kalau kita ada 3 to the power of 5 times 3 to the power of 6, apa kita boleh buat dengan dia punya kuasa? Tambah. Tambah. Yes, betul. So, 5 plus 6. Kalau bahagi? Tolak. So, terus Minus. tolak. Minus. Okay, so terus minuskan dia. Buat satu baris terus je. Senang. So, 5 plus 6 minus 4. So, kita akan dapat 3 to the power of 7. Perlu selesaikan tak? No. Tak payah sebab dia kata simplify. Yes, thank you. Okay, so next kita tengok kepada question B. Question B kat bawah. Okay, kita ke bawahkan lah. Ada apa-apa nak cakap ke yang buka kamera tu? Kamera pula. Apa? Mic. Kau nak cakap je tau. Interrupt je. Okay. So, question B. 49x square y to the power of negative 4 bracket power 1 over 2. Satu benda yang kita perlu tahu pasal power, kita boleh macam distribute power tu. Okay, contohnya macam yang kita ada ni kan. AB to the power of 3 contohnya. So, dia boleh jadi A cube B cube. Kita boleh distribute kuasa dia. Tapi, kalau kita ada A plus B cube, kita tak boleh buat A cube plus B cube. Ini sangat-sangat salah. Okay? Yang merah tu salah. Kalau kita ada tambah ataupun tolak, kita tak boleh distribute kuasa tu. So macam mana kita nak selesaikan dia? Kita expand lah. Expand. Buatlah sampai 3 bracket tu. Okay? Kalau ada tambah atau tolak. Tapi kalau operasi dia adalah darab, ataupun bahagi pun boleh, tak ada masalah. For example, we have A over B cube. So, dia akan jadi A cube over B cube. Macam tu. Darab bahagi sahaja boleh. Tambah, tolak, tak boleh distribute power. So, kita tengok dekat sini. Sini semua adalah operasi darab. 49x square y negative 4 semua darab. So, kita boleh distribute kuasa dia. So, dia akan jadi 49. Semua orang akan dapat kuasa setengah. So, x square setengah, y negative 4 pun dapat kuasa setengah. Okay, so bila semua orang dah dapat kuasa setengah, so kita boleh selesaikan setiap satu. Okay, so sebelum tu saya akan tukarkan 49 kepada apa yang kita nak tukar 49 tu? 7. Kuasa 2. Yes, kuasa 2. Very good. Bagus lah, tengah-tengah hari pun masih lagi aktif. Okay, so x square 1 over 2, y negative 4 to the power of 1 over 2. Then kita boleh selesaikan setiap satu. Okay, kita boleh cancel out dia punya ni. Semua ni. Okay, boleh cancel. So yang tinggal adalah 7, x, y negative 2. So apa boleh buat dengan y negative 2 tu? Pindah. Yes. Positifkan dia. Positifkan dia, kena pindah Pindah bawah. Bawah. Okay, settle. Wow, bagus. Okay, now. Bagus semua. C. Okay, question C. We have 4 to the power of n divide 8 to the power of 2 over 3n times 16 to the power of 1 over 4n. Okay, so sekarang ni kalau kita perasan, semua base tak sama. Okay, kita ada 4, 8 dan 16. Tapi untuk menggunakan rules of indices, kita perlu jadikan semua base sama. So base yang paling mudah adalah base 2. base 2. Okay, so now 4 kita akan tukarkan kepada 2 square. Jangan lupa kita ada n dekat luar.
Okay, divide by 8 kita akan tukar kepada 2 cube. Jangan lupa kita ada 2 over 3n times 60 2 to the power of 4. 4. Okay. Times 1 over 4n. Okay. So yang mana boleh simplify, simplify. Yang mana boleh darab, kita darab dulu. So 2 2n divide 2. 3 mati. So tinggal 2n. Yes, lagi 2n. Okay, matikan 4. So tinggal n sahaja. Okay, dekat sini boleh terus gunakan rules of indices. So dia akan jadi bahagi jadi tolak. Darab jadi tambah. So final answer 2 to the power of n. Okay, settle. Last example for today. Seronok dah ni. Okay. Okay guys, setakat ni tak laju sangat. Okey je. Okay. Laju sangat bagi tahu, kalau slow sangat pun bagi tahu. Okay, so sekarang apa yang kita akan buat adalah kita akan simplify benda ini. Cuma kalau kita perasan, kita ada 2, 24, 2 dengan 10. Kalau kita tengok, base tak sama, satu benda. Lepas tu, kalau kita tengok kepada 24, kita tak boleh terus tukar kepada 2 to the power of something. Sama juga 10. 10 tak boleh jadi 2 to the power of something. So, kita simpan sekejap dia. Kita cuba pecahkan dulu yang mana ada kuasa base 2 ni. Kita selesaikan yang ini dulu. Okay. So, we have 2 to the power of 2n. Kalau tadi kita selesaikan bahagian kuasa, sekarang kita nak cuba pisahkan dia supaya base dia jadi banyak. So, 2 to the power of 2n plus 4, saya akan jadikan dia 2 to the power of 2n times 2 to the power of 4. Okay, sebab dia kuasa tambah kan. So, bila tambah, dia akan jadi darab. Okay, ni the first part. Okay, minus 24 times, okay, bulat tu darab sama je, bulat kecil ke bulat besar tu sama je. Okay, so 2 to the power of 2n minus 2. Yang ni pun saya akan pecahkan dia. So dia akan jadi 2 to the power of 2n. Saya asing kat tepi dululah. Okay, 2 to the power of 2n minus 2. Asalnya macam tu. Tapi saya pecahkan dia. So dia akan jadi 2 to the power of 2n times 2 to the power of negative 2. Okay, over bahagian denominator kita akan ada 10 times, bracket tu times lah kan, sama je, 2 to the power of n square. So dia akan jadi 2 to the power of 2n. So dekat sini kita akan gunakan yang a over m, a to the power of m times n sama dengan am times n. So kita darabkanlah n dengan 2. Bukan, jangan buat macam ni jangan, walaupun dia tulis macam tu, jangan jadikan dia 2n square. Tak ada sampai bertingkat-tingkat tinggi sangat, tak ada. Okay, kita darabkan je n dan 2 tu. Okay. So sekarang ni kita dah pecahkan dia jadi macam tu. Lepas tu, perasan tak? Okay, ini adalah satu benda. Minus satu benda per benda lain. Apa yang common, apa yang sama antara ketiga-tiga bracket tu? Ketiga-tiga bracket ada apa? 2 to the power of 2n. 2 to the power of 2n. Yes, thank you. Okay, so 2 to the power of 2n, 2 to the power of 2n, sini pun ada. So, bila ada benda yang sama, kita boleh factorize. So, 2 to the power of 2n, saya factorizekan. So, yang tinggal adalah 2 kuasa 4 minus 24 times 2 to the power of negative 2 over, bawah tu pun kita keluarkan je 2 to the power of 2n tu. Okay, 2 to the power of 2n times 10. Kenapa nak keluarkan? Sebab nanti kita nak cancel dia. Okay, so yang tinggal sekarang adalah 2 to the power of 4 minus 24 times 2 to the power of negative 2 over 10. So selesaikan. Merah pula. Biru. So we have 16 minus 24 darab sini, hijau kejap, sini adalah 1 over 2 square. Okay, so 1 over 2 square equals to 1 over 4 over 10. Okay, kita selesaikan. Nanti kita akan dapat 10 over 10 dapat 1. Okay, so
So far, okay setakat ini. Okay, madam. Okay, madam. Dengar bunyi motor tu. Belajar kat luar ke? Bagusnya. Okay. So sekarang, hari ni kita yang paling penting benda yang besar kita tengok adalah rules of indices. Okay. Ini yang kita buat rules of indices. Ini adalah indices rules yang kita dah gunakan. Kalau darab kita tambah, kalau bahagi kita tolak, kalau kita ada bracket kita akan darabkan power. Kalau kita ada power 0 equals to 1. Kalau power negatif dia akan jadi 1 over. Kalau kita ada power m over n ni dia akan jadi punca kuasa. Dan kalau 1 over n pun sama juga dia akan jadi punca kuasa macam tu. Okay, so far okay tak? Okay. Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, so itu adalah first lecture kita. Bahagian indices sahaja. Next class kita akan tengok bahagian surd dan log. Okay?